bakal menjadi penentu bahagia atau sebaliknya ketika kita berada dalam alam barzakh hingga ke hari kiamat. Kalau kita mati itu, dalam hadis pun, maka datang malaikat akan bertanya beberapa soalan. Man rabbuka? Walaupun soalan ini dah bocor, tuan-tuan, tapi yang mampu kita jawab bukan dengan mulut, dengan amalan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Muddathir surah ke-74 ayat 38. Ingat elok, setiap manusia dengan apa dia lakukan akan dipertanggungjawab. Makna amalan yang kita lakukan sekarang ini hanya mampu menjawab ketika berada dalam alam barzakh. Kalau amalan baik, insya-Allah, sewaktu hidup di dunia, ya kita memang senantiasa menyembah Allah. Man rabbuka? Insya-Allah amalan akan jawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Kalau sewaktu hidup di Malaysia ni, peluang yang Tuhan bagi, kita sembah makhluk, kita tak sembah Allah, takkan nak boleh jawab man rabbuka. Hadis ini sahih Abu Daud. Ingat dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang mana kami tutup semua mulut-mulut, tak boleh jawab dah. Yang nak jawab, kata Ibnu Katsir yang tadi, amalan. Sekarang tak apalah, tak masuk lagi alam barzakh. Esok bila masuk alam barzakh, Quran cerita ramai manusia yang minta balik, nak datang ke dunia semula, buat kali kedua. Berilah peluang sekali lagi, tak ada. Sebab tu yang datang dengar ni, dengar baik-baik, nilai. Ya. Redung sejenak, apa bekalan yang kita nak bawa balik untuk bertemu dengan Allah. Dalam surah As-Sajdah, tuan-tuan duk solat setiap pagi jemaat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah surah ke-32 pada ayat ke-12. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melihat dan kami mendengar. Boleh dua tafsir. Dulu kami pernah dengar juga, kami datang singgah nak solat maghrib, nak tunggu isyak, ada kuliah, kami dengar. Tapi kami jenis tak nak fikir. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Justru itu farji'na, maka kembalikanlah kami wahai Allah, na'mal salihan. Kali ini kami benar-benar akan beramal dengan amal-amal yang engkau redha. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini kami cukup yakin. Tak, tuan-tuan. Jadi bagaimana kita mampu menjawab man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Sewaktu hidup di dunia tak pernah menyembah Allah, tetapi menyembah sesama makhluk. Taat, patuh, ikut apa saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, walaupun makhluk ni ibu dan bapa, tapi kalau perkara yang diarahkan itu menyalahi syariat Islam, tak wajib dipatuhi dan tak boleh dipatuhi. Surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat 8. Itu yang pertama. Yang baru sampai ceramah malam ni, tajuk Satu Malaysia Satu Ummah. Saya nak bagi penjelasan sahaja. Apakah syarat-syarat yang layak diberi gelaran ummah yang satu? Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 92, surah ke-21. Ada dalam kitab tafsir. Saya tak nak sebut kitab tafsir tu, biar tuan-tuan yang dengar betul ustaz ni. Bila sampai masa kita, saya tunjuk. Ni ya. Takkanlah ustaz pun nak lentong, tuan-tuan.
Kita masuk dalam rumah Allah ni, kita nak kelentong orang tu satu perkara tak betul. Betul tak Pak Dia? Saya pasal di antara kemungkinan lah kita katakan. Pendakwah-pendakwah yang baca ayat Quran sebut nama surah ke berapa, ayat ke berapa. Nak confirm betul tak betul dah sahabat tu cek ada kan? Buat tangan sikit macam tu. Tak buat tu. Jadi tuan-tuan kalau nak petikai apa yang saya ceramah tu, saya pun tak tahu nak kata. Mungkin ada alim ulama dalam ni, saya tengok ada. Ular dan semua. Alamak, ular dan semua. Okay, sahabat dua orang tengok dua orang lagi malam ni tak datang. Mungkin dia off kot. Kotak 3 orang tu tengok. Kalau di Syah Alam section 8 tuan-tuan, ayat Quran yang kita baca, yang saya baca akan keluar ke TV. 2 TV besar. Tuan-tuan boleh baca sendiri, bacaan ayat saya betul atau tidak, ayat tu betul atau tidak, dalam surah apa semua clear. Jadi pendakwah-pendakwah semua sama je tuan-tuan. Kita adalah satu tanggungjawab untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Bukan menyembunyikan, tapi menjelaskan. Bila jelas, baru jadi petunjuk. Bila jadi petunjuk, baru kita mampu membeza. Boleh faham tak? Ya? Ayat Quran ni, kalau sekadar baca, tidak diperjelaskan, dia tak akan jadi petunjuk. Bila diberi penjelasan, penerangan, baru jadi petunjuk. Bila dah jadi petunjuk, baru kita jadi manusia yang mampu membeza. Oh, haram ke benda ni? Oh, dosa ke benda ni? Itu yang pertama. Syarat untuk digelar ataupun layak diberi gelaran umat yang satu ialah menyembah Tuhan yang satu. Yang kedua, menganuti agama yang satu. Inna dina indallahil Islam. Surah ketiga ayat 19 Ali Imran. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah ialah Islam. Apakah hari ini seluruh rakyat dalam negara kita menganuti agama Islam? Satu Malaysia, satu umat. Kita ni satu umat. Umat yang satu menganuti agama yang satu, agama Islam. Jelas Allah kata agama yang benar lagi diredai ialah Islam. Saya ingat kisah Abdullah bin Salam. Orang Yahudi tuan masuk Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, dia meminta keizinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beramal dengan sebahagian kecil daripada ajaran yang termaktub di dalam kitab Taurat. Tuan-tuan, renung tengok ni. Abdullah bin Salam dah Islam, tapi masih nak mengamalkan sedikit saja sebahagian kecil pada ajaran yang termasuk dalam kitab Taurat. Pergi jumpa Nabi. Allah turunkan ayat Al-Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Tuan-tuan buka sebab turun ayat ni kenapa? Dikaitkan dengan cerita Abdullah bin Salam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata.
Tuan-tuan bayangkan tengok. Dia nak amal dengan sebahagian kecil saja daripada ajaran agama dalam kitab Taurat, mendapat teguran pada Allah. Allah kata kalau kamu beriman, kamu kena terima Islam seluruhnya. Kena tinggal kitab Taurat, kena tinggal kitab Injil. Tentu bayangkan ini. Mendapat teguran daripada Allah. Macam tu juga kita. Janganlah Islam kita ni, soal solat, belajar. Soal solat. Perkara-perkara membatalkan solat, membatalkan wudu. Nak pergi Mekah, lagi. Kursus di 20 siri. Kursus haji 20 siri, tuan-tuan. Pergi kat Mekah, tak pergi buat ya. Tak faham. Pening. Aku ni ifrat ke, haji ifrat ke, haji tamatok ke, haji qiran. Lah tak apalah, haji bakhil lah saya kata. 20 siri tu. Sekarang siapa nak pergi Mekah, nak buat haji, kalau dah pergi tak ada kalah 9 tahun kemudian baru boleh daftar. Nak pergi peluang orang lain. Kan? Yang saya nak sebut ni, dia belajar semua soal nak buat kerja haji ni, ibadah haji. Tapi kenapa tak belajar soal-soal perkara-perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah? Tidak. Panjang lah. Batal wudu, batal puasa, kan? Batal Islam dan iman. Itu yang kata masuk dalam Islam kafah tu. Keseluruhannya. Sistem pendidikan kena sistem pendidikan Islam. Ni nak buat pula satu undang-undang baru. Mesti lulus sejarah. Kalau sekadar sejarah kita nak kena ingat Hitler yang ada misai kontot, tuan-tuan, tak payah. Buang masa. Saya sejarah boleh ingat semua, tuan-tuan. Tapi tak ada faedah. Rugi tu saya belajar sekolah Inggeris. Saya dulu tak peduli langsung tentang Islam. Sebab nak boleh cakap Inggeris, keluarga kita lebih utamakan very fluent English. Itu yang diutamakan, priority. Sehingga kan kita membelakangkan dan kita tak ambil peduli tentang sejarah-sejarah Islam. Kalau kita nak jadikan mata pelajaran sejarah sebagai wajib lulus, saya setuju. Tapi sejarah Islam, tonjolkan sahabat-sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman dan 6 lagi yang dijanji syurga. Termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa dia? Hebat kan tuan-tuan? Dia bunuh bapa sendiri dalam peperangan Badar. Ini yang membuktikan Nabi tak pernah ajar kita berjuang atas nama bangsa. Orang Arab bunuh orang Arab, anak Arab, bapa Arab, tapi anak tergamak bunuh bapa sendiri. Setelah dia bunuh bapa dia, turun ayat Al-Quran, sokong, sanjung tindakan Abu Ubaidah. Patutnya orang macam ni lah yang perlu ditonjolkan dalam sejarah. Apa sumbangan mereka? Abdul Rahman bin Auf, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah selai tinggal. Tokoh kopra. Kalau yang ni saya setuju. Yang kedua, kita tekankan Al-Quran ni mesti jadi satu mata pelajaran yang wajib. Tak lulus Al-Quran, tak lulus. Kan? Bagi orang Islam lah. Yang bukan Islam, kita tak dipaksa. Kalau sekadar nak pergi hafal tahun bila Tun Perak meninggal dunia 1498. Betul lah? 14. Tahun 1509 Alfonso buka kaki.
Dia datang ke Melaka, dia riki-riki dulu kan. 15 dia tawan. Kan? Apa faedah? Tak ada faedah apa tuan-tuan. Apa ikut dalam kubur nak tanya soalan tu? Malaikat tanya soalan jarak. Kan? Tahu berapa Al-Qawsu buka kaki datang ke Melaka? Awan si matinya apa malaikat ni cerai. Tanya soalan sejarah pula dia kata. Kalau tidak tak lulus tak boleh masuk syurga. Macam-macam. Menganuti agama yang satu, agama Islam tuan-tuan. Kenapa kita wajib menganuti agama yang satu, agama Islam? Kerana agama Islam dah sempurna. Sebab itu turun ayat tadi, tegur Abdullah bin Salam, kamu dah jadi Islam, jangan peduli lagi kitab Taurat. Melayu kata kitab Taurat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat dia, Al-Ma'idah surah 5 di pertengahan ayat ketiga. Pada hari ini kami telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan setelah kami cukupkan nikmat-nikmat kami kepadamu. Dan aku reda Islam sebagai agama. Agama Islam yang kita anuti tentu sempurna. Tak ada cacat celah, tak ada kekurangan. Sebab tu kalau kita cari selain pada Islam, tak ada apa, rugi. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah ketiga Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa yang mencari selain pada Islam tak akan diterima, dan pada hari akhirat kelak akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab itu umat yang satu, yang keduanya mengadosi agama yang satu, agama Islam. Agama Islam ni tuan-tuan, agama yang sempurna. Ma farratna fil kitab min syai'. Tuhan sebut dengan jelas surah ke-6 ayat 38 Al-An'am. Apa satu benda pun Allah tidak abaikan dalam Quran. Kadang-kadang orang rasa pelik, ya? Bagaimana orang yang bergelar tokoh ulama ni boleh berbaik-baik dengan orang-orang yang tidak menganuti agama yang sama. Kan? Panggil pergi makan kenduri pun boleh pergi makan kenduri. Lalu mereka labelkanlah ulama ni ulama pluralisme. Macam tu lagu Allah. Dia jamak semua. Semua agama sama. Jadi mereka labelkanlah ulama ni sebagai sesat juga. Dia tak tengok Quran. Ayat pun panjang tuan-tuan. Kalau nak baca pun panjang. Saya pun tak hafal ayat ni. Tapi kita tahu dalam surah ke-60 Mumtahanah bermula ayat 7 hingga 9. Mana-mana orang bukan Islam yang tidak memusuhi kita, yang kedua tidak mengusir kita daripada tanah air kita, Islam menganjurkan kita berbaik-baik dengan mereka. Tu kena faham. Ayat 7 hingga 9 Mumtahanah surah 60. Kalau kita tengok dalam surah yang ke-6 Al-An'am ayat 108, Allah mengajar surah kita, jangan kita menghina sembahan-sembahan orang bukan Islam. Nanti mereka akan menghina pula apa yang kita sembah. Tengok Islam tuan-tuan. Tapi malangnya kerana kita juga tidak menerima agama Islam sepenuhnya, ini yang jadi. Oh, nampak orang Islam ni solat saja. Di segi lain tak perlu Islam. Oh, Islam. Semua kafah. Itu yang kedua.
Tadi kita mula berapa dah? Tak sampai sejam. Ni letih ni, hari ni baru sampai dah letih. Tak sempat rehat, tak sempat tidur. 7.40 kita mula tadi. Okeylah, kita berhenti 10.40. Pak Nyam boleh tunggu 10.40. Pak Nyam tunggulah, saya nak balik kat sini. Nah. Itu yang kedua. Umat yang satu, pertama menyembah Tuhan yang satu, yang kedua menganuti agama yang satu, yang ketiga berpandukan kepada kitab yang satu. Betul kan? Kitab Al-Quran ni tuan-tuan, bila kita bicara tentang kitab Al-Quran, kita kena bawa dalil-dalil. Kenapa kita wajib ikut Quran? Sebab ada di kalangan orang Islam jadi tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Orientalis Barat menyatakan Al-Quran ini ciptaan Muhammad. Jadi kita jawab dengan beberapa ayat-ayat Quran. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, surah 36 Asy-Syu'ara ayat 192. Jelasnya ayat ini Allah menyatakan yang menurunkan Al-Quran ialah Allah. Ialah Allah pencipta langit, bumi dan kita ni. Dalam ayat lain surah An-Naml surah 27 pada ayat yang ke-6. 6. Wa innaka latulaqul Quran min ladun hakimin alim. Allah sebut kamu Muhammad telah diberikan Al-Quran yang datang pada Tuhanmu yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Justru itu, bila kita dah meyakini Quran ini bukan rekaan atau ciptaan insan yang bernama Muhammad, kita kena rujuk pada Quran, berpandu pada kitab yang satu. Allah pun sebut tuan-tuan, tapi oleh kerana kedegilan kita, dalam surah An-Nisa di pertengahan ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kamu bertelingkah, orang Kedah kata bergaduh sama-sama sendiri, orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu ni, tak selesai masalah, farudduhu ila Allah, tengok Tuhan tunjuk jalan penyelesaian. Rujuk, kembalilah kamu pada Allah, ikut Quran. Yang kedua, war rasul, ikut as-sunnah. Sebab as-sunnah ini yang menjelas dan menerangkan tuntutan Al-Quran. Betul tak? Dalam Quran dia tu solat, dia tak ajar kita bagaimana nak solat. Betul banyak tak? Nabi yang menterjemahkan, solatnya begini, bacaannya begini. Kamu dalam rujuk pada Quran dan Sunnah, sekiranya kamu beriman kepada aku dan hari kemudian. Dan Allah janji tuan-tuan, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah janji, kalau mana-mana umat yang bertelengkah, yang bergaduh bersama sendiri, sudi merujuk pada dua sumber utama, Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan dapat keputusan yang terbaik. Sebab itu umat yang satu, yang ketiga, berpandukan pada kitab yang satu, Al-Quran, sumber petunjuk pada seluruh umat manusia. Hudan linnas. Nampak tak? Bukan untuk Arab, untuk manusia seluruhnya. Jadi kita ulanglah sekali lagi. Dan malam ni ada nampak buku baru, buku lama tak ada, mati dah abang. Bulan lepas datang, bulan ni tak ada. Hadis yang menjelaskan, kalau Nabi Musa datang, kita duduk dalam majlis macam ni, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa datang. Nabi Musa ulul azmi, Nabi Musa ada kitab Taurat. Kita ikut dia.